A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada petang ini, cikgu ingin kongsikan formula penulisan pendahuluan karangan bahagian B bagi Bahasa Melayu Kertas 1 peringkat SPM KSSM, iaitu format yang terkini. Jadi karangan bahagian B ni ialah karangan yang memperuntukkan markah sebanyak 70 markah, iaitu karangan yang panjang. Baik, jadi apa formula yang telah cikgu hasilkan untuk membantu para pelajar menghasilkan pendahuluan karangan ni? Mari kita lihat. Baik, formula penulisan pendahuluan karangan khusus untuk bahagian B ini, formulanya ialah corak larian harimau Afrika. Ini ialah corak larian harimau Afrika. Baiklah, ini tu bermula dengan huruf I. I cikgu rujuk kepada isu, bermaksud karangan pelajar mestilah mengandungi komponen isu yang bersesuaian dengan kehendak soalan. Manakala ialah I yang kedua, mewakili komponen impak, sama ada positif atau negatif. Dan komponen ini juga akan bergantung kepada kehendak soalan yang akan dijawab oleh para pelajar. Baik, komponen ketiga ialah corak C. Huruf C itu mewakili contoh bagi impak. Manakala larian bermula dengan huruf L, cikgu rujuk sebagai langkah umum ataupun cadangan. Dan komponen kelima, harimau, huruf H merupakan komponen harapan. Dan komponen terakhir iaitu Afrika bermula dengan huruf A, cikgu rujuk kepada ayat arah ataupun kehendak soalan. Jadi ada 6 komponen yang perlu pelajar-pelajar hafal dan fahami apakah maksud komponen-komponen itu supaya pelajar dapat menghasilkan pendahuluan karangan yang terarah. Pertama, mesti ada isu. Kedua, impak daripada isu tersebut, sama ada positif atau negatif. Ketiga, contoh impak. Keempat, langkah umum. Kelima, harapan. Dan keenam, ayat arah, iaitu kehendak soalan. Baiklah, seterusnya, ini ada beberapa contoh perkataan yang boleh digunakan oleh para pelajar bagi setiap formula pendahuluan sebagai pemula ayat. Walau bagaimanapun, cikgu tidak menggalakkan para pelajar terlalu bergantung kepada contoh-contoh ini, sebab seelok-eloknya pelajar tahu cara-cara nak memulakan setiap ayat. Sebab tak semua perkataan kita boleh gunakan untuk kandungan komponen yang sama. Mungkin akan berubah-ubah bergantung kepada apakah yang ditulis oleh pelajar dalam ayat tersebut. Baik, jadi untuk komponen isu, biasanya kita boleh mulakan dengan mutakhir ini pada era globalisasi ini ataupun dasawarsa ini. Manakala impak positif atau impak negatif boleh juga ditulis bermula dengan hal ini akan menyebabkan, hal ini akan menimbulkan, senario ini akan menyebabkan, senario ini akan mengakibatkan, ataupun situasi ini akan menimbulkan, akan menyebabkan atau mengakibatkan. Jadi kesemua perkataan yang digunakan ni akan berubah-ubah mengikut impak yang ingin ditulis oleh para pelajar, sama ada impak positif ataupun negatif. Dan seeloknya rujuklah dengan guru masing-masing supaya para pelajar dapat memulakan ayat menggunakan perkataan-perkataan yang tepat bagi setiap isi komponen yang ditulis oleh pelajar. Sebab kalau tersilap guna nanti akan mengakibatkan bahasa yang tidak gramatis. Baik, seterusnya contoh impak. Apabila pelajar ingin menulis contoh bagi impak yang dinyatakan, sama ada negatif atau positif, pelajar-pelajar tidak boleh memulakan ayat dengan frasa sebagai contohnya ataupun tamsilnya, sebab itu akan mewujudkan ayat contoh yang digunakan dalam perenggan isi.
Sedangkan dalam perenggan pendahuluan kita tak nak ayat contoh yang bersifat ayat contoh dalam perenggan isi. Jadi nanti cikgu akan tunjukkan cara untuk menulis contoh impak tanpa menggunakan frasa sebagai contohnya ataupun perkataan tamsilnya pada bahagian awal ayat. Baiklah, kita beralih kepada komponen seterusnya iaitu langkah umum. Biasanya kita boleh memulakan langkah umum yang berbentuk cadangan itu seperti menggunakan perkataan oleh itu. Semua pihak hendaklah, wajarlah, mestilah. Ataupun pelajar-pelajar boleh menggunakan pihak yang spesifik. Contohnya, oleh itu pihak kerajaan perlulah menangani masalah ini. Kemudian kita teruskan dengan komponen harapan. Jadi, langkah umum tadi tu kita sambung terus dengan komponen harapan menggunakan perkataan agar atau supaya. Kita cantum terus harapan dengan langkah umum. Kalau para pelajar nak tulis harapan menggunakan ayat baharu, nak mulakan ayat baharu, jangan mula dengan agar atau supaya. Ada kaedah lain untuk memastikan bahasa yang ditulis menjadi gramatis. Nanti cikgu akan kongsikan kemudian cara-caranya. Baiklah, untuk ayat arah, biasanya cikgu akan mulakan persoalannya kini. Apakah langkah-langkah? Apakah kaedah-kaedah? Apakah punca-punca? Ataupun sejauh manakah? Persoalannya kini sejauh manakah? Dan kita gunakan ikut kesesuaian komponen ayat arah yang ingin kita tulis. Jadi, cikgu harap apabila pelajar nak mula menulis pendahuluan karangan, selepas tulis, pelajar rujuklah dengan guru bahasa Melayu masing-masing supaya pelajar dapat menggunakan formula ini untuk menghasilkan pendahuluan yang teguh dan pada masa yang sama, setiap idea dalam komponen itu berkait antara satu idea dengan idea yang lain dan juga gramatis dari segi tata bahasa. Baiklah, seterusnya kita lihat di sini ada contoh soalan karangan bahagian B dan berdasarkan soalan ini kita akan aplikasikan formula itu sebagai penggunaannya. Baik, cikgu bacakan sedikit ayat stimulus iaitu ayat dalam kotak di atas. Biasanya soalan digubal seperti ini. Baik. Pekan. Seorang peneroka dari Felda Chini Timur 2 menanggung kerugian sebanyak RM140,000 akibat penipuan dari sindiket Macau Scam. Menurut Ketua Polis Daerah Pekan, Superintendent Muhammad Zaidi Mat Zain, pada 1 Disember lalu, mangsa telah menerima panggilan daripada seorang lelaki yang mendakwa dirinya anggota polis dari Ampang, Selangor. Mangsa diberitahu bahawa dia disyaki terlibat dalam penggunaan wang haram dan rasuah serta dikehendaki memberikan butiran akaun bank miliknya sebelum diminta memindahkan semua wangnya dalam akaun Maybank milik mangsa ke akaun bank Islam. Jadi, soalan yang berikutnya, soalan yang sama tapi arahan yang berikutnya, pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk mengatasi jenayah penipuan dalam talian daripada terus berleluasa di Malaysia? Baik, inilah contoh soalan. Baik, jadi kita baca soalan, kita fahami kehendak soalan iaitu usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk mengatasi jenayah penipuan dalam talian daripada terus berleluasa di Malaysia. Kita sudah analisis ayat stimulus, ayat kehendak soalan, ayat arahan. Maka kita bolehlah mula merangka pendahuluannya. Baik, kita teruskan. Baik, jadi mari merangka pendahuluan dengan formula yang cikgu berikan tadi. Untuk komponen ini iaitu isu. Apa isu tentang soalan ini? Isu yang berkait dengan soalan ini, penipuan dalam talian, salah satunya ialah Macau Scam yang berleluasa. Baiklah, kadang-kadang isu ini bukan isu yang seperti yang tertulis dalam ayat stimulus tadi. Mungkin pelajar-pelajar boleh ketengahkan isu lain yang berkaitan dengan soalan.
iaitu penipuan dalam talian. Tapi dalam ayat stimulus tadi telah diberikan isu tentang Macau scam, jadi kita boleh manfaatkan isu itu dalam pendahuluan kita. Nanti kita sesuaikan. Yang penting setiap komponen itu berkait antara satu komponen dengan komponen idea yang lain. Manakala bagi komponen ialah ataupun impak, impaknya kalau Macau scam berleluasa, maka impaknya ialah pelbagai kesan negatif. Dan bagi komponen corak ataupun contoh, contoh, apa contoh kesan negatif itu? Rakyat yang tanpa kesedaran akan terus terpedaya. Baiklah, beralih kepada komponen berikutnya, larian, iaitu langkah umum, cadangan. Apa cadangan yang kita nak rancang dalam pendahuluan kita ni? Cikgu berikan contoh di situ, masyarakat dan pihak berkuasa bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini, dan kita terus boleh gunakan ungkapan menarik, iaitu peribahasa bagai au dengan tebing. Dan kita teruskan lagi dengan komponen harapan. Cikgu gunakan perkataan agar jenayah cyber dapat diatasi. Baik, dan akhirnya ayat arah kehendak soalan, apakah langkah-langkah ataupun inisiatif untuk mengatasi kes penipuan dalam talian. Jadi, pesanan cikgu apabila kita merangka karangan kita, janganlah ditulis ayat ataupun frasa yang panjang-panjang. Sebab nanti akan menjejaskan masa. Jadi, kita haruslah menguruskan masa menjawab soalan dengan baik. Jadi, inilah bentuk rangka yang serba ringkas. Maka, mari kita lihat hasil pendahuluannya. Baik, contoh satu pendahuluan yang dihasilkan. Dan yang cikgu condongkan itu ialah perkataan-perkataan ataupun frasa-frasa yang lazimnya boleh digunakan ketika memulakan ayat bagi setiap komponen pendahuluan. Walau bagaimanapun, seperti yang cikgu nyatakan tadi, cikgu tidak mahu kalian terikat dengan frasa-frasa ini. Sebaliknya, kalian memahami penggunaan setiap frasa ataupun perkataan sebagai pemula ayat ni supaya ayat yang dihasilkan gramatis. Baik, cikgu bacakan contoh pendahuluan yang pertama. Mutakhir ini, isu jenayah cyber seperti Macau scam semakin berleluasa di Malaysia. Situasi ini akan menimbulkan pelbagai impak negatif terhadap masyarakat. Golongan yang kurang kesedaran tentang hal ini dan ingin memiliki kekayaan dengan jalan pintas pasti mudah menjadi sasaran penjenayah yang begitu licik. Oleh itu, setiap lapisan masyarakat perlulah bekerjasama ibarat au dengan tebing bagi mengatasi masalah ini agar sindiket tersebut tidak terus bermaharaja lela. Persoalannya kini, apakah inisiatif-inisiatif yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi jenayah penipuan dalam talian? Jadi inilah contoh pertama pendahuluan yang boleh dihasilkan dengan formula tersebut. Isu tentang penipuan dalam talian, dan penipuan dalam talian merupakan salah satu jenayah cyber yang berleluasa di negara ini. Jadi ini contoh pertama. Mari kita lihat contoh kedua. Cikgu akan bacakan satu persatu dari setiap komponen. Baik, cikgu bacakan komponen pertama, iaitu isu. Dasawarsa ini, jenayah penipuan dalam talian seperti Macau scam semakin berleluasa di Malaysia. Baik, ini ayat yang pertama, komponen pertama iaitu isu. Kita beralih kepada ayat kedua, komponen kedua iaitu impak. Tapi dalam dalam pendahuluan ni, isu ni cikgu kembangkan lagi. Ada perihal berita daripada Astro Awani. Cikgu sambung sikit ayat isu tu. Astro Awani melaporkan bahawa terdapat seorang peneroka di Felda Chini Timur telah mengalami kerugian berjumlah RM140,000 akibat tertipu dengan sindiket tersebut. Jadi ini ayat isunya yang cikgu kembangkan ideanya menggunakan idea dalam ayat stimulus tadi. Boleh. Kalau pelajar tidak ada idea tentang isu daripada ayat stimulus, sebab ayat stimulus tidak memberikan apa-apa tentang isu semasa, baik pelajar boleh menggunakan pengetahuan pelajar yang sedia ada. Jadi seelok-eloknya pelajar memiliki pengetahuan am yang sangat luas berkaitan dengan soalan yang akan
jawab. Baik, cikgu sambung dengan komponen impak. Komponen kedua. Senario ini akan menimbulkan impak negatif apabila mangsa-mangsa penipuan bukan hanya kehilangan wang simpanan, malah mengalami tekanan emosi. Baik, jadi ayat ini cikgu gabungkan impak dan contoh impak. Macam cikgu cakap tadi, untuk contoh impak jangan dimulakan dengan ayat sebagai contohnya. Sebab dalam pendahuluan kita tak boleh ada frasa begitu, nanti dianggap memberikan ayat contoh dalam pendahuluan. Sedangkan ayat contoh ni fungsinya untuk menspesifikkan ataupun menjelaskan ayat huraian dalam perenggan isi. Jadi untuk perenggan pendahuluan ini cikgu gabungkan ayat impak dengan ayat contoh impak. Baik, kita beralih kepada komponen seterusnya, iaitu langkah umum, iaitu cadangan. Oleh itu, masyarakat dan pihak berkuasa perlulah berganding bahu bagi menyelesaikan polemik ini sehingga ke akar umbi agar tidak berterusan. Baik, itu ayat langkah. Dan kita bacakan pula ayat terakhir, iaitu ayat arah kehendak soalan. Persoalannya kini, apakah usaha-usaha yang boleh dijalankan untuk mengatasi kemelut tersebut? Ini dalam anggaran 78 patah perkataan. Jadi para pelajar apabila menghasilkan pendahuluan karangan, janganlah terlalu panjang ataupun janganlah terlalu ringkas. Sebab jika tidak, hal itu akan menyebabkan pemerengganan kurang sesuai. Contohnya, pendahuluan panjang tetapi perenggan isi tidak berapa panjang. Dan kesimpulan pula lebih ringkas. Nanti pemerengganan tidak sesuai ataupun kurang sesuai. Jadi pelajar-pelajar rujuk dengan guru masing-masing untuk menstabilkan perenggan karangan. Baik. Jadi itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Cikgu berharap agar formula yang cikgu berikan itu bermanfaat untuk para pelajar dan rakan-rakan guru. Jika para pelajar menggunakan formula ini dan menghasilkan pendahuluan, jangan lupa untuk minta guru masing-masing semak supaya pendahuluan yang dihasilkan berkualiti. Jika ada penambahbaikan boleh disampaikan dan dapat menggunakan bahasa yang gramatis. Baiklah, jangan lupa untuk mengikuti dan kongsikan YouTube Cikgu Akapela. Semoga perkongsian ilmu ini memberikan manfaat kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.